Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan salam 30 hari Ramadan. So alhamdulillah hari ini kita dah sampai ke Ramadan yang ke-30, iaitu hari yang terakhir dalam bulan Ramadan untuk tahun ini. Dan maksudnya ini akan menjadi video yang terakhir daripada slot 30 hari mengenal Al-Quran. So tanpa berlengah, saya akan share dengan anda semua tentang summary ataupun ringkasan daripada juzuk yang ke-30. So kalau kita lihat juzuk yang ke-30 ni dalam Al-Quran bermula pada halaman 582 sehingga 604. Dan dalam juzuk ini ada 37 surah, okey, 37 surah yang membentuk juzuk yang ke-30. Ia bermula daripada surah An-Naba, iaitu surah yang pertama dalam juzuk yang ke-30, ataupun kalau keseluruhan Al-Quran surah yang ke-78 sehingga An-Nas, iaitu surah yang ke-114 daripada keseluruhan Al-Quran. Okey, dan kalau kita gabungkan setiap ayat ataupun semua ayat daripada setiap surah, jadi kita dapati bahawa terdapat total 564 ayat, okey, kesemuanya. Dan surah-surah ini merupakan ada di antaranya surah Makkiyah, ada di antaranya surah Madaniyah. Jadi surah Madaniyah hanyalah 3, iaitu Al-Bayyinah, Al-Zalzalah dan juga An-Nasr. Okey, so surah ini juga dikenali sebagai surah Mufassal, iaitu surah yang mempunyai ayat-ayat yang pendek. So kita akan lihat secara ringkas satu persatu surah yang ada dalam juzuk ke-30 ni. Okey, yang pertama ialah surah An-Naba. Jadi surah An-Naba ni temanya ialah Allah menceritakan ataupun Allah menerangkan kepada kita kejadian hari kebangkitan. Dalam surah ni Allah beritahu kepada kita, Allah jelaskan kepada kita bahawa hari kebangkitan itu pasti. Maksudnya sama ada kita nak percaya, kita tak nak percaya, benda tu akan berlaku juga. Jadi kita kena percaya. Okey. Dan dalam surah ini juga Allah telah mengingatkan kepada kita bahawa setiap apa yang kita buat dekat muka bumi ni, sama ada benda yang baik kita buat, benda yang tak baik kita buat, semuanya akan tercatat dalam buku amanat. Dan yang kedua ialah An-Nazi'at. Okey, untuk An-Nazi'at temanya ialah peringatan tentang ancaman Allah berkenaan situasi di akhirat nanti. So Allah cerita dalam surah ni, Allah cerita kepada kita manusia nanti bila hari akhirat nanti, hari kebangkitan nanti, manusia akan rasa takut. Okey, manusia akan pandangannya akan tunduk ke bawah. Kerana apa? Kerana sangat takut dengan apa yang akan berlaku nanti. Okey. Dan juga Allah menceritakan ataupun Allah mengancam manusia, sebenarnya mengancam ataupun mengingatkan manusia bahawa bila di akhirat nanti, bila hari kebangkitan nanti, kita nak tunggu dihisapkan, Allah akan ingatkan kita semua kepada apa yang kita dah buat dekat dunia. Dan surah yang seterusnya ialah surah Abasa. Jadi surah Abasa merupakan surah untuk menghiburkan orang-orang mukmin yang lemah dan juga miskin. So antara contoh orang mukmin yang lemah ialah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Okey, dan dalam surah ini juga Allah menjelaskan kepada kita bahawa di akhirat nanti kita akan disibukkan dengan diri sendiri. Okey, so surah yang seterusnya ialah surah At-Takwir. Okey, dalam surah At-Takwir ni temanya ialah ketenangan orang yang mengikuti jalan Allah. Jadi dalam surah ni Allah ceritakan bahawa sesiapa yang ikut jalan Allah, sesiapa yang ikut perintah Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan kepadanya. Okey, dan dalam surah ini juga ada 12 kali Allah bersumpah. Okey, dan dikatakan bahawa surah ini merupakan antara surah yang mempunyai kandungan yang berat. Okey, disebabkan apa? Disebabkan bila dah turun surah ini, rambut Rasulullah menjadi beruban sebab memikirkan apa yang terkandung dalam surah ini. Okey, seterusnya ialah surah Al-Infitar. Okey, surah Al-Infitar temanya ialah amaran Allah terhadap tipu daya dunia. Okey, dan juga Allah ingatkan kepada kita bahawa dalam surah ini Allah ingatkan kepada kita bahawa kita sentiasa, setiap masa, setiap waktu dan ketika kita didampingi oleh malaikat. Yang mana malaikat ni ada kiri dan kanan, yang mana malaikat akan mencatat semua amalan kita. Okey, sama ada amalan yang baik ataupun amalan buruk, amalan yang sekecil zarah tersembunyi ataupun yang jelas, semuanya akan ditulis ataupun dicatatkan. Okey, yang seterusnya ialah Al-Mutaffifin. Okey, dalam surah Al-Mutaffifin ni Allah menceritakan atau menjelaskan tentang ketinggian akhlak dalam Islam. So dalam Islam, apa yang Allah ceritakan dalam ni, Allah memberi contoh ialah orang yang curang dalam timbangan dan juga sukatan. So orang yang curang ni maksudnya dia menipu dalam bila dia diperlukan untuk melakukan timbangan, maka dia akan menipu. Dan juga dalam surah ini Allah ceritakan kepada kita bahawa ada dua jenis buku catatan manusia, yang mana catatan yang baik akan diletakkan di buku catatan yang kita panggil sebagai Illiyin, yang buruk akan diletakkan di Sijjin. Okey, untuk surah yang seterusnya ialah surah Al-Insyiqaq. Okey, surah Al-Insyiqaq. So surah Al-Insyiqaq ni temanya ialah pembongkaran amalan-amalan. So dalam surah ni Allah jelaskan kepada kita di akhirat nanti ada orang yang akan menerima amalannya daripada sebelah kanan, ada yang menerima daripada sebelah kiri. So yang mana yang menerima dari sebelah kanan, maksudnya Allah akan mudahkan urusan hisabnya, urusan perhitungan. Tetapi mereka yang menerima amalan, buku amalan daripada sebelah kanan, maka akan disukarkan perhitungan amalannya. Okey, dan seterusnya surah Al-Buruj. Okey, surah Al-Buruj ni temanya ialah berpegang teguh dengan akidah. Jadi dalam surah ini Allah ada menceritakan satu kisah, yang mana kisah seorang raja dan juga budak kecil. Jadi raja ini telah memanah ataupun budak kecil ini telah dipanah sehingga menyebabkan budak ini telah meninggal dunia. Untuk yang seterusnya ialah surah At-Tariq. Okey, surah At-Tariq temanya ialah kejadian manusia, bukti keesaan Allah. Okey, so dalam surah ini Allah menceritakan tentang hakikat hari akhirat itu sendiri, dan juga pada hari akhirat nanti Allah ceritakan bahawa segala yang ada, segala rahsia yang ada, segala perkara yang kita buat, segala isi hati yang kita ada, maksudnya Allah akan bongkarkan, Allah akan tayangkan nanti. So bila kita banyak dosa, maksudnya kita nanti akan malulah sebab banyak dosa kita akan ditayangkan depan ramai orang, depan khalayak ramai. Okey,
Okey, untuk surah yang seterusnya ialah surah Al-A'la. Jadi surah Al-A'la temanya ialah kebenaran kehidupan orang mukmin di akhirat. Jadi dalam surah ini Allah cerita dekat kita, Allah bagi tahu bahawa dunia ni dia sementara. Akhirat tu yang lebih baik dan juga lebih kekal berbanding dengan dunia. Macam tu, okey. Dan seterusnya ialah surah Al-Ghasyiyah. Okey, surah Al-Ghasyiyah ni temanya ialah balasan terhadap orang kafir dan juga orang-orang yang beriman. Maksudnya dalam surah ni Allah ada ceritakan sedikit tentang balasan kepada orang yang kafir dan juga ganjaran kepada orang yang beriman. Okey, orang yang taat kepada Allah. Dan seterusnya surah Al-Fajr. Okey, surah Al-Fajr ni temanya ialah pengawasan Allah terhadap kita. Dalam surah ini Allah ada highlightkan 3 kaum yang dimusnahkan, iaitu kaum Ad, Samud dan juga kaum Fir'aun. Okey. Dan dalam surah ini Allah ceritakan ada 4 ciri penghuni neraka. So kita kena tengok sama ada kita ada ke tak ada ciri-ciri ni. Okey. So yang pertama ialah tidak memuliakan anak yatim. Yang kedua tidak memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga memakan harta secara batil. Yang mana batil itu maksudnya dia tercampur antara yang haram, antara yang tidak haram, antara halal dan haram. Dan juga kita terlalu mencintai harta. Dan seterusnya ialah surah Al-Balad. Surah Al-Balad temanya ialah dunia sebagai tempat ujian. So dalam surah ni Allah cerita dekat kita, Allah fokuskan kepada kita bahawa dunia ni memang sukar. Dan dalam surah ini juga Allah ceritakan atau Allah perkenalkan kepada kita 2 kategori, iaitu golongan kanan yang mana Ashabul Maimanah, golongan kiri Ashabul Mash'amah. Okey. Yang seterusnya ialah surah Asy-Syamsu. Okey, surah Asy-Syams, iaitu temanya ialah penyucian jiwa. Jadi dalam surah ini ada 11 kali Allah bersumpah, dan dalam surah ini juga Allah menegaskan kepada kita bahawa orang yang sentiasa menyucikan jiwanya, maka Allah akan berikan kejayaan kepadanya. Sebaliknya untuk orang yang sentiasa mengotori jiwanya, maka kerugian akan dia dapat. Okey, untuk surah yang seterusnya ialah surah Al-Lail. Okey, surah Al-Lail temanya ialah pemurah dan bakhil. Maksudnya dalam surah ni Allah ceritakan berdua, ada orang yang bersifat pemurah, ada yang bersifat bakhil. Dan dalam surah ini Allah cerita ataupun Allah bagi tips dekat kita macam mana untuk kita nak raih syurga. So ada 3 tips dekat sini. Yang pertama, menginfakkan harta ke jalan kebaikan, okey, ke jalan Allah. Yang kedua, diselangi ataupun mengiringi dengan takwa. Maksudnya bila kita buat baik, kita infakkan harta kita kena bertakwa, kita kena takut kepada Allah at the same time. And the last one adalah kita membenarkan segala perkara yang baik berlaku. Untuk yang seterusnya ialah surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha temanya ialah perhatian Allah kepada Rasulullah. Jadi dalam surah ini Allah ada beritahu ataupun Allah ada jelaskan ataupun list down a few nikmat dan juga berita gembira yang Allah sampaikan kepada Rasulullah. Dan seterusnya ialah surah Asy-Syarhu. Okey, surah Asy-Syarhu ni temanya masih lagi sama seperti surah Ad-Duha, iaitu perhatian Allah kepada Rasulullah. Dan dalam surah ini Allah jelaskan kepada kita bahawa selain daripada nikmat beriman ataupun nikmat iman itu sendiri, Allah ada berikan nikmat lain, iaitu nikmat ketenangan. Dan juga Allah memberitahu kepada kita dalam surah ini bahawa Allah itu akan menghapuskan dosa kita. Allah itu Maha Pengampun. Dan yang seterusnya ialah surah At-Tin. Jadi surah At-Tin temanya ialah manusia sebaik-baik penciptaan. Okey. So dalam surah ni Allah cerita dekat kita bahawa manusia ni memang Allah ciptakan dia ada sebaik-baik makhluk. Okey. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, maksudnya kita beramal soleh, kita buat apa yang Allah suruh, maksudnya title kita sebagai sebaik-baik pencipta tu kita boleh kekalkan. Tetapi sebaliknya kalau kita tak beramal soleh, kita tak beriman pada Allah, kita ingkar arahan Allah, maksudnya title kita yang awal-awal Allah ciptakan, title kita sebagai sebaik-baik penciptaan dah tak ada. Maksudnya bila kita tak beramal soleh, kita tak beriman pada Allah, so kita punya title dah jatuh. Kita dah bukan lagi sebaik-baik penciptaan, tetapi sebaliknya kita adalah seburuk-buruk penciptaan. Okey, yang seterusnya ialah surah Al-Alaq. Okey. Dalam surah Al-Alaq temanya ialah kemuliaan manusia dengan ilmu pengetahuan dan juga banyak beribadah. Jadi dalam surah ni Allah nak beritahu pada kita bahawa seseorang manusia tu dia akan jadi mulia, dia akan jadi darjatnya akan ditinggikan sekiranya dia sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mempunyai ilmu pengetahuan. Okey. Dan dalam surah ini juga Allah beritahu kepada kita satu cara untuk nak dekatkan diri kepada Allah ialah dengan banyakkan bersujud. Makna kata lain, banyakkan bersolat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya ialah surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr ni temanya ialah kelebihan malam Al-Qadr. Okey, malam Lailatul Qadar. Malam ini merupakan lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Okey. Dan seterusnya ialah surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah temanya ialah agama Allah hanya satu. Maksudnya dalam surah ini Allah cerita dekat kita bahawa hanya satu je agama Allah yang Allah iktiraf. Okey, tak ada dah agama lain selain agama ini, iaitu agama Islam. Dan juga apa yang paling penting dalam surah ini ialah Allah nak highlight tentang keikhlasan. Bila kita buat sesuatu perkara, kita kena pastikan yang perkara yang kita buat tu, kebaikan kita buat tu diiringi dengan keikhlasan. Dan seterusnya ialah surah Al-Zalzalah. Jadi surah Al-Zalzalah ni temanya ialah Allah menghisap amalan kita di hari akhirat secara terperinci. Maksudnya tak tertinggal satu pun amalan, walaupun amalan itu sangat kecil, sekecil zarah. Okey. Dan seterusnya surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat temanya ialah penyebab manusia dicelakakan. Jadi dalam surah ni Allah ceritakan kepada kita satu reason yang very solid kenapa Allah mencelakakan kita ataupun kenapa Allah murka kepada kita adalah kerana kita kufur kepada nikmat Allah. Okey, surah yang seterusnya ialah surah Al-Qari'ah. Jadi dalam surah Al-Qari'ah temanya ialah situasi semasa
hari akhirat ataupun situasi di alam akhirat. Jadi dalam surah ini Allah telah menceritakan kepada kita bahawa ada manusia yang amalnya lebih baik, amal baiknya lebih banyak berbanding dengan amal buruknya, tetapi ada juga manusia yang sebaliknya. Yang seterusnya ialah at-takatsur. At-takatsur ni temanya ialah ancaman Allah kepada manusia yang lalai terhadap alam akhirat. Maksudnya ialah dalam surah At-Takatsur Allah nak cerita kepada kita bahawa ada manusia yang dia lalai. Dia lalai maksudnya dia tak melakukan persiapan untuk hari akhirat. Dia terlalu fokus kepada dunia. Dan yang seterusnya ialah surah Al-Asri. Okey, surah Al-Asri ni ialah kita tahu temanya ialah tentang kerugian ataupun kejayaan yang sebenar-benarnya. So dalam surah ini Allah telah menceritakan kepada kita bahawa orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berpesan-pesan kepada kebaikan, orang yang berpesan-pesan kepada kesabaran, okey, 4 ciri-ciri ini maksudnya orang ini akan memperoleh kejayaan yang sebenar-benarnya. Dan yang seterusnya ialah Al-Humazah. Al-Humazah temanya ialah tertipu dengan harta benda. Manusia ni kita tertipu dengan apa yang kita ada dekat muka bumi ni, apa yang kita nampak dekat dunia ni. Dan yang seterusnya ialah surah Al-Fil. Surah Al-Fil temanya ialah kekurniaan Allah terhadap orang Quraisy. Jadi dalam surah ini Allah ceritakan kepada kita bahawa Allah telah membantu orang Quraisy pada ketika mereka telah diserang dengan tentera bergajah, okey, yang mana Allah telah hapuskan tentera yang bergajah itu. Dan seterusnya surah Quraisy, okey, surah Quraisy temanya ialah kemuliaan orang Quraisy untuk berdagang. Jadi dalam surah ini Allah telah menjelaskan kepada kita bahawa Allah telah memuliakan orang Quraisy dengan cara apa? Dengan cara untuk memudahkan mereka berdagang. Dan seterusnya ialah surah Al-Ma'un. Dalam surah Al-Ma'un temanya ialah Allah memberi peringatan tentang hak Allah dan juga hak manusia yang kita mesti patuhi. Jadi hak Allah yang betul-betul kita kena patuhi, yang paling utama ialah solat. Maksudnya kita kena jaga solat dengan betul. Okey, itu maksudnya kita patuhi atau kita penuhi hak Allah. Dan yang untuk hak manusia pula, dalam surah ini Allah ada highlight 3 perkara, iaitu zakat, sedekah dan juga melakukan kebajikan. Okey, seterusnya ialah surah Al-Kautsar. Jadi surah Al-Kautsar ni temanya ialah kurniaan Allah ke atas Nabi. Jadi dalam surah ini Allah ada ceritakan kepada kita ada 2 ibadat yang sangat mulia, iaitu yang pertama solat dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua ialah kita melakukan sembelihan ataupun korban haiwan ternakan. Okey, seterusnya surah Al-Kafirun. Jadi surah Al-Kafirun temanya ialah menjauhkan diri daripada melakukan kesyirikan ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya ialah surah An-Nasr. Okey, surah An-Nasr. So surah An-Nasr ni temanya ialah tanda-tanda kehampiran ajal Rasulullah. Dan juga dalam surah ini Allah ceritakan tentang kemenangan hakiki. Yang mana kemenangan hakiki ni ialah apabila ramai manusia yang akan berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Okey. Dan kenapa kemenangan itu berlaku adalah disebabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Dan seterusnya ialah surah Al-Masad. Okey, ataupun kadang-kadang kita selalu dengar surah Al-Masad ni orang panggil sebagai surah Abu Lahab. Okey, jadi dalam surah ini temanya ialah balasan kepada musuh Islam. So dalam surah ini Allah beritahu kepada kita bahawa musuh Islam ni dia boleh jadi ramai orang, dia boleh jadi siapa-siapa pun boleh jadi musuh Islam. Okey, sama ada dia adalah kaum keluarga kita ataupun dia adalah orang-orang yang kita tak kenal, orang-orang luar. Jadi mereka semua ni boleh jadi musuh Islam. Jadi kita kena berhati-hati. Okey, yang seterusnya ialah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas temanya ialah ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah ini Allah ada ceritakan 5 sifat Allah, yang mana 5 sifat yang sangat mulia, yang sangat esa. Kenapa Allah ni hanya satu? Okey, Allah ni tak ada banyak. Okey, iaitu yang pertama, tiada sekutu bagi Allah. Yang kedua ialah Allah tidak berhajat kepada makhluk. Sebaliknya makhluk yang berhajat kepada Allah. Ataupun dengan kata lain, Allah tak perlu kita. Okey, kita yang perlu Allah. So kita yang kena beriman kepada Allah lah. Kita kena ambil hati Allah. Kenapa kita nak jauhkan diri daripada Allah, sedangkan yang perlukan Allah itu kita, bukannya Allah. Dan seterusnya ialah Allah itu tiada permulaan, Allah tiada perakhiran, dan Allah tiada yang serupa. Okay? Dan yang seterusnya ialah surah Al-Falaq. Jadi surah Al-Falaq temanya ialah perlindungan daripada kejahatan dunia. Perlindungan yang kita kena selalu pohon daripada Allah, iaitu yang pertama perlindungan daripada kejahatan makhluk. Yang kedua, perlindungan daripada malam apabila ianya menjadi gelap gelita. Yang seterusnya ialah perlindungan daripada penyihir-penyihir. Dan yang terakhir ialah perlindungan daripada manusia-manusia yang dengki. Dan seterusnya ialah surah yang terakhir, iaitu surah An-Nas. Jadi surah An-Nas ni temanya ialah perlindungan daripada Allah daripada perkara yang boleh merosakkan agama. Maksudnya kita kena sentiasa memohon perlindungan daripada Allah supaya kita ni tidak merosakkan agama Allah. Okey. Dan satu perkara yang boleh merosakkan agama Allah itu ialah was-was. Jadi saya rasa itu sahaja apa yang saya boleh kongsikan dalam video kali ini tentang juzuk yang ke-30. Jadi saya harap video ini memberikan manfaat ataupun memberikan sedikit sebanyak ilmu kepada anda semua, dan sekiranya ada manfaat daripada video ini yang anda dapat, maka silalah sebar kepada orang ramai. Dan juga sebelum saya mengakhiri video saya pada kali ini, suka untuk saya kongsikan kepada anda semua bahawa kita sudah mencapai Ramadan yang ke-30. Jadi ini adalah merupakan
hari terakhir dalam bulan Ramadan, dan semoga bila kita keluar daripada bulan Ramadan, maksudnya bulan Ramadan ni dah habis, maksudnya dosa kita itu juga sudah berakhir, juga sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sentiasa berdoa agar kita dipertemukan dengan Ramadan pada tahun hadapan. Dan itu sahaja daripada saya wakil daripada speaker ataupun daripada penyampai-penyampai dalam slot 30 hari mengenal Al-Quran. Memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa sepanjang kami melakukan video sebanyak 30 video ini, dan semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum, salam Ramadan, salam 30 hari Ramadan, salam Ramadan yang terakhir, dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri.